Ayalah, macam tu tak payah. Macam tu sibuk nak jaga orang masuk ni. Okey. Okey. Udah nak Orang habis yang tak dah ada nak rekodnya. Sorry. Saya terlupa nak rekod tadi. Selalu saya rekod. Ya ke? Boleh tak rekod? Boleh, Jangan undur diri. Jangan undur diri. Ya, salam. Jangan undur diri. Dia Tak undur baik. diri dah. Tak Dia baik. tulis undur diri. Jangan. Dah undur dah Ustaz. Allahu Akbar. Udah ghostan dia. Dah ada 100 orang lagi. Tapi memang tak boleh masuk dah. Okey. Saya minta maaf Ustaz. Kita Minta minta rekod maaf je, dapat rekod yang je, tak boleh apa. masuk tu. Minta rekod je. Okey Ustaz, Ya. saya Yang- acu rekod. Yang undur diri ni Masya Allah, hati dia baik sungguh. Terus tu. Ini saya pun tak tahu dah siapa. Terus. Terus. Nama dia Sama. nama Terus undur diri pun masih ada 100 lagi. Ni tak kita betul. masuk. Tak Okey. bukan. Okey. Yang undur Yang diri undur ni dah ada yang masuk tambah. yang undur diri ni dia Masya Allah. beramal dengan firman Allah Mereka Taala. berkorban. Ya betul. Yang undur diri ni dia masuk dalam firman Allah. Allah sebut dalam Quran, wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau ada orang masuk dalam majlis dan dia minta kamu bagi ruang untuk dia duduk. Berikanlah Masya ruang Allah. kepadanya. Mana dia tu Berikan dapat ruang malam dia tak ada kepada dia. pilihan. Masya Allah. Barakallah. Aku nak tanya Ustaz, Ya. bukan ke Ustaz, kalau dalam perkara kita macam mencari kebaikan, kita kena berlumba-lumba. Kita tak boleh macam contohnya kalau kita solat saf di depan, kalau orang datang daripada belakang, kita tak boleh bagi Ustaz. Maksudnya kita kena Nak undur diri lah. Anak murid ni bijak bandai semua Ustaz. Itu macam saya yang ajar tu. betul tak Saya Ustaz? rasa saya yang ajar tu. Ya Ustaz. Itu dah makan diri tu maknanya. Ustaz. Nah, gini. Dengar ni, biar saya bagi penjelasan. Dengar Ayat Ustaz ni cakap. bukan kata ayat ni bukan kata suruh keluar. Ayat Quran yang saya baca tadi, ayat tu kata kalau kamu dalam majlis, ada orang datang nak duduk, bagi ruang. Maknanya sempitkan sikit diri kamu, bagi dia duduk sekali. Bagi bukan dia bagi keluar. Jangan bagi bagi dia keluar. sempit. Tapi ini Jangan Ustaz, keluar. yang Ustaz, Kena kalau keluar Ustaz baru orang lain boleh masuk. Okey. Tapi dalam Google Meet tak boleh ipek-ipek Ustaz. Baik. Dah berhenti dah ni. Dalam Google Meet tak boleh ipek-ipek. Orang nak rekod. Allahu Akbar. Allahu Okey, Akbar. Kita rekod. Okey, elah seringan. Tambah Ustaz. Okey, selingan. Macam Nanti. ni patutnya buat FB live terus. FB live terus. Ya betul. Saya cadangkan FB Live sekali lah. Tapi InsyaAllah. Ustaz, kalau FB live, Ustaz tak boleh nak berinteraksi dengan kami macam ni Ustaz. Ya. Ustaz cakap sorang-sorang nanti Ustaz macam ada ke kami No. respon ke? Boleh. Bukan. Daripada Okey, Google okey. Meet ni kita buat FB Bukan. Live. Nanti kita akan Kan buat. rumah InsyaAllah. ngaji. Hmm. Tak apa macam ni. Saya boleh FB Live gunakan iPad. Google Lepas Meet tu, guna Google Meet, Google Meet. Dia kena dua macam tu. Dua link So ada macam tu. dua. Okey, Jadi okey. yang dah tak boleh masuk dengan ni, boleh tengok melalui Facebook insya-Allah. InsyaAllah. Sekurang-kurangnya Kita buat Facebook Ustaz. kita adalah tarik crowd insya-Allah. Setuju Kita ya ada Datin? FB Rumah Ngaji. Kita akan buat FB Rumah Ngaji dengan Google Meet ni sekali. InsyaAllah. Baik, insya-Allah akan datang ya. Sebab 100 lebih ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah, amin. Baik, kita sambung kita punya tajuk kita. Hilang ke mana dah tadi? Allahu Akbar. Tadi apa saya sebut? Apa? Oh, tadi lah soalan daripada manajemen. Kulit, pasal kulit. Baik. Okey, tengok dulu. Jadi, maknanya itu. Ala la'natullahi ala al-zalimin. Selesai. Ayat yang ke-19. Allah Ta'ala menyebut apa? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Siapakah mereka yang zalim itu? Siapa mereka yang zalim itu? Yang mereka akan menjadi saja antara bentuk orang yang sangat zalim itu selain dia buat pendustaan kepada Allah. Tengok Quran kata apa? Mereka yang inginkan jalan Allah yang lurus ini dijadikan bengkang bengkok. Faham tak? Jalan Islam ni lurus dah. Jalan Quran ni lurus dah. Baik dah. Akhlaknya baik, caranya baik, syariatnya baik, adabnya baik. Tapi ada orang ni, dia tak senang tengok kebaikan Islam yang baik ini. Dia tak senang tengok orang Islam baik. Dia tak senang tengok adab Islam baik. Dia tak senang tengok umat Islam jadi baik. Maka dia nak agama ini terseleweng. Faham tak? Dia nak agama ni jadi tak betul.
Jadi dia macam buat macam-macam propaganda. Dia kata Islam diskriminasi wanita. So dia kata tak, ataupun dia buat sengaja untuk dirinya ajaran sesat. Dia sengaja buat ajaran sesat. Supaya apa? Supaya Islam yang namanya Islam, tetapi dia nak jalan itu bengkok. Quran kata apa? Allazina yasudduna an sabilillah. Mereka yang menghalang orang daripada jalan Allah. Dia tak nak jalan yang lurus ini, agama yang baik ini, adab yang murni ini, akhlak yang cantik ini, yang orang ikut, dia tak nak orang masuk jalan yang sama. Kalau dia tengok orang masuk jalan Islam yang betul, dia kata, alamak. Aliran-aliran yang sesat, ideologi-ideologi yang sesat, mazhab-mazhab yang sesat, okey, dia tengok tak ada peminatnya. Dia tengok Islam yang lurus ini banyak pula yang ikutnya. Dia tak nak macam tu. Dia akan halang orang daripada ikut Islam yang betul. Kemudian katanya apa? Wa yabghunaha iwaja. Dia akan gunakan media sosial. Dia akan gunakan media cetak. Dia akan gunakan perkataannya. Dia akan gunakan wangnya. Dia akan gunakan kumpulannya untuk jadikan Islam yang tegak ini jadi bengkang-bengkok. Ini kita tengah tengok dalam zaman yang kita ada. Perasaan tak kita ada macam-macam mazhab-mazhab pelik, ideologi-ideologi pelik yang sengaja nak membawa manusia ini untuk anut Islam tapi bukan Islam yang sebenar. Okey? Contohnya dia kata, kita kata Islam moden, Islam liberal, Islam ini, Islam tanpa syariat, Islam tapi tanpa syariat, Islam tanpa akhlak. Tuan-tuan, jadi dia nak agama Islam jadi bengkok. Okey? Okey, baik. Selesai. Itu satu. Kemudian katanya apa? Wa yabghunaha iwaja. Siapa yang nak halak, tuan-tuan, sebab tu tengok ini lawan bagi sifat ini. Lawan bagi sifat ini apa dia? Orang yang galakkan manusia masuk jalan Allah. Kita kena jadi orang-orang itu. Maknanya kalau kita nampak anak-anak muda mula pergi masjid, kita galakkan lagi ramai. Bagus, bagus. Orang nak baca Quran, galakkan lagi ramai. Nampak orang berubah jadi baik, teruskan. Bagus, bagus. Tapi jangan sekali-kali nampak, orang berubah jadi baik lah. Dia nak halang orang tu jadi baik. Bahkan dia nampak kawan dia nak jadi baik, lebih baik daripada dia. Kita dah ikut pengajian ni dah 3 tahun ke 4 tahun dah lebih kurang kot. Tiba-tiba ada seorang kawan kita, aku nak join jugalah kelas ni ngaji. Bila dia join, didapati dia adalah peserta yang paling terbaik dan terkemuka. Saya tanya ayat berapa, dia sambung. Saya sebut surah apa, dia yang keluarkan. Saya ini. Jadi dia kata, dulu bukan aku yang bawa dia masuk. Kenapa nama dia pula naik tiba-tiba? Jadi dia pun nak usahakan kawan dia keluar balik daripada jalan ni. Contohnya. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia tak senang melihat orang itu berada dalam jalan Allah. Kita tak nak macam tu. Kita kalau nampak ada orang berkerumun pada jalan baik, alhamdulillah seronok diri kita. Seronok kita. Nampak orang mula berhijrah, kawan-kawan sekolah kita dulu dekat St. Michael, dah Masya Allah jadi orang yang baik. Kawan kita daripada college dulu, Masya Allah, baik. Semuanya berubah. Kita pun seronok, kita kata. Alhamdulillah. Tetapi kalau kita nampak kawan kita berubah, lalu kita buat sesuatu supaya dia kata, alah kamu. Supaya dia balik semula ke zaman, inilah orang yang menghendaki, menghalang orang daripada jalan Allah Ta'ala. Kita nak macam tu. Okey, dan kita tak nak jadi macam kumpulan-kumpulan sesat yang ada di atas muka bumi ini yang tak senang melihat umat Islam berada dalam jalannya yang benar. Okey, Quran kata dah, dan ni tuan-tuan saya nak sebut, ancaman musuh kepada agama kita ini sepanjang zaman banyak. Lagilah zaman kita hari ini banyak. Zaman kita kehilangan empayar Islam. Zaman kita kehilangan khilafah Islam. Tak ada khalifah Amirul Mukminin macam dulu lagi dah. Pada saat ini, peluru-peluru yang dihalakan kepada Islam sangat banyak. Guna medianya dan sebagainya. Ada satu video dekat dalam Facebook. Tak ingat namanya apa lebih kurang. Video-video tersebut, tuan-tuan, dia buat cerita balik semula tentang khilafah Uthmaniyah. Khalifah, maknanya kita cerita khalifah. Empayar Uthmaniyah. Tetapi tuan-tuan, penceritaannya sengaja yang buat yang barat lah tuan-tuan. Gaya tu saya nampak. Tetapi sengaja nak menampakkan buruknya wajah khalifah Islam. Tapi dia sebut empayar. Antaranya apa? Dia gambarkan khalifah empayar Islam ini adalah seorang yang tamak, gila perempuan walaupun khalifah Islam. Itu dan ni. Siapa yang tengok tu, dia akan dapat satu perubahan minda. Rupanya empayar Islam dulu ni pun teruk juga. Begitu. Inilah kekuasaan media yang nak ubah pemikiran orang supaya melihat ajaran Islam ini sebenarnya bengkok. Tapi sebenarnya tegak. Nampak tak? Sebab itu zaman yang kita ada ni ancaman datang daripada pelbagai sudut.
daripada Memang sudut famous movie tu Ustaz. kan movie tu kalau kita dekat Facebook yang tekan yang video tu kan, yang belah video tu dia senang keluar. Ya. Senang keluar. Kita Okey. baru tengok sekejap. Ini Empire Ottoman Osmani. Empire ni. Osmaniyah ni. Kita tengok tu, awak khalifah buat macam ni. Kenapa khalifah tukar-tukar perempuan? Kenapa Ya. khalifah macam ni? Inilah jarum-jarum halus yang digunakan untuk menjadikan siapa yang menonton video itu mereka memiliki hilang keyakinan terhadap sejarah Islam yang hebat yang lampau. Tetapi bukan sejarah Islam macam tu. Kita tak nafikan mana-mana khalifah ada kekurangan, tapi dia tak sampai macam tu. Inilah kita kata ancaman musuh. Nak kata apa? Wa yabghunaha iwaja. Dia nak jalan yang lurus ini bengkok. Tak nampak? Jadi kita jangan terikut. Siapa yang hidupnya inginkan jalan Islam yang baik ini bengkok, wal'iyadzubillah, kita mohon kepada Allah, kita jadi orang yang tegakkan, bukan jadi orang yang bengkokkan. Quran kata apa? Wahum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka itu pula dengan negeri akhirat, mereka sangat-sangat kufur ingkarinya. Jadi ada 3 sifat. Sifat yang pertama apa dia? Yasudduna an sabilillah. Tak suka orang ikut jalan Allah. Sifat kedua, dia nak jalan Islam bengkok. Tak betul. Kalau Islam tu nampak tak betul, dia yang tak betul kan? Itu kejayaan dia. Yang ketiga, dia tak yakin kepada adanya akhirat. 3 ni tuan-tuan, Quran kata apa? Ayat ke-20. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Mereka ini tidak akan mampu menghalang siksaan Allah di atas muka bumi ini. Apa maknanya tuan-tuan? Perasan tak? Kita nampak orang yang zalim di atas muka bumi ini, orang yang zalim di atas muka bumi ini, mereka masih hidup. Ada nampak tak? Nampak. Okey, Cik Beda? Oh, Cik Beda. Tidur ke? Ada Ustaz. Ada, alhamdulillah. Ingat tidur. Nah. Katanya apa? Pernah tak kita nampak orang-orang zalim di atas muka bumi ini, dia masih kekal hidup, makan seperti biasa, beranak pinak seperti biasa? Tuan-tuan tengok, Allah sebut dalam Quran, mereka tidak akan mampu menghalang siksaan Allah di atas muka bumi ini. Tapi kenapa mereka ada lagi? Maka dalam hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahawa kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memberikan tangguh atau tunda kepada orang zalim di atas kezalimannya. Biar dulu Ustaz. Tetapi ketika Allah nak ambil dia, Allah akan ambil tanpa ada belas kasihan kepada dia. Sekali ambil, terus habis. Rentak habis terus. Tanpa ada ihsan dan kasihan kepadanya. Tuan-tuan, inilah yang akan berlaku. Quran kata apa? Ulaika, merekalah golongan yang tidak akan mampu menolak siksaan Allah di atas muka bumi ini. Kenapa ayat Quran sebut di atas muka bumi? Maknanya apa? Kenapa tak sebut ke akhirat? Dekat bumi yang mereka ada segala sesuatu, kawan, teman, sahabat, jentera dan sebagainya, itu pun takkan boleh tolak, apatah lagi di akhirat yang mereka akan sendirian. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Dan sesungguhnya mereka itu tidak ada selain Allah min awliya. Awliya ni maknanya apa? Awliya maknanya apa? Makcik Asnah? Penolong. Aulia. Awliya. Para penolong. Para penolong. Awliya daripada perkataan wali. Daripada siksaan api neraka. Wali. Dari siksaan Allah. Okey. Terima kasih Makcik Khadijah. Setakat ini antara pelajar yang memberangsangkan ya. Menunjukkan prestasi yang baik. Dengan ini saya mengisytiharkan beliau adalah tokoh ma'al hijrah bagi kuliah petang kita ini. Itu dia tokoh tu. Allahu Akbar. Dia pelajar bahasa Arab. Dengan hati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tang mana tadi? Baik. Kita tengok. Awliya adalah kata jamak plural kepada perkataan wali. Wali ni maknanya ada banyak makna. Wali ni ada makna penolong. Wali ada makna yang menjaga.
Okey, dalam konteks ini aulia adalah kata jamak kepada wali yang maknanya tolong. Maksudnya apa? Mereka itu kalau Allah nak seksa di atas muka bumi, tak ada siapa pun selain Allah yang boleh bantu dan tolong dia. Tak ada. Tak ada. Yudha'afu lahumul azab. Orang itu akan digandakan bagi mereka azab siksaan. Dia tak kena kat dunia, kalau tak kena, mereka akan Allah gandakan azab di akhirat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ayat ni ada satu pelajaran penting untuk kita semua. Tuan-tuan, kalau kita terkena apa-apa ujian yang menyakitkan kita di dunia, okey, yang menyakitkan kita di dunia, tuan-tuan, sabar dan mohon kepada Allah itu menjadi ringannya di akhirat. Sebab apa? Sebab kalau kita telah dibersihkan di dunia, tuan-tuan, insya-Allah di akhirat kita berada dalam keadaan sama. Tetapi kalau orang itu dia zalim, dia jahat, tapi okey je dia. Hidupnya okey, senang, lenang, aman, damai, sentosa, dia ada dua pilihan. Dia ada dua keadaan. Sama ada Allah Ta'ala ambil dia ketika dulu dalam keadaan direntak habis. Mati katak, mati ditembak, mati tersepit, mati tertanggal kepala, mati dan sebagainya, macam-macam lah. Betul? Ataupun dia akan dibawa ke akhirat dan gandaan seksaan di akhirat yang dia tidak akan tertanggung sakitnya. Ini ada dua keadaan. Okey, ada dua hal keadaan. Tuan-tuan, sebab itu orang beriman, kalau kita kena sakit di dunia, tuan-tuan, kita pasrah kepada Allah, ikhtiar, makan ubat, minum minyak zaitun, okey. Minum habatus sauda, okey. Jangan minum kelompok je, itu je pesan saya, tuan-tuan. Maka buat ikhtiar, okey. Tetapi satu je perkara penting yang perlu kita fahami, orang yang beriman kalau dia mendapat apa jua ujian dan kesakitan di dunia, itu akan menjadikan dia mendapat keringanan di akhirat. Sehingga disebut dalam hadis, kata Nabi SAW, sekumpulan manusia di akhirat akan menyesal sebab sikit sangat ujiannya kat dunia. Dia kata, kalaulah aku tahu macam ni punya kebaikan dan kelebihan, ketika aku sakit di dunia, aku nak minta agar kulitku tercarik-carik dengan kesakitan. Tapi kita tak boleh minta macam tu. Cuma orang di akhirat dia tengok, ya Allah, macam ni punya fadilat. Kalaulah kat dunia aku punya sakit sampai macam ni, alangkah baiknya. Tapi kita tak boleh minta sakit. Cuma kita kata apa, kalau tertimpa sedikit sakit gigi, demam, ada masalah itu, jari tercepit, kan? Kita buat kek tak jadi dan sebagainya. Kita ihtisab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala perkara tersebut. Apa pula sekarang ni kita digembar-gemburkan dengan varian lambda ke lambada ke lazada. Macam tu lah kot lebih kurang. Okey, kan? Varian yang baru daripada suara saya okey tak? Ke tersekat-sekat? Okey, Ustaz. Okey. Rasa bahagian tambun yang tak Mungkin ada bahagian-bahagian yang tak clear. tambun tak clear. Mungkin tambun tengah hujan lebat kot. Baik. Orang tambun okey. Kampung tersusun tasik okey lah tu maknanya. KTT. Kan? Baik. Nak hujan. La ilaha illallah. Apa tadi saya sebut? Ujian. Ya. Dalam keadaan ujian seperti ini, tuan-tuan, maka dalam keadaan ujian seperti inilah ada beberapa hal keadaan yang perlu kita ambil pelajaran. Orang yang beriman menghadapi ujian kesakitan itu dengan keadaan yang positif dan dia mengharapkan daripada ujian itu Allah Ta'ala meringankan halnya di akhirat nanti. Sambung lagi. Ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Dan adalah mereka itu tidak mampu mendengar dan tidak mampu melihat. Mendengar di sini bukan mendengar telinganya pekak, dah. Mereka yang zalim ini, yang Allah Ta'ala akan seksa gandaan 2 kali ganda bukan sebab tak dengar telinga. Kadang-kadang telinga dia lagi kuat daripada telinga kita. Tetapi tak dengar di sini artinya apa dia? Setelah mereka mengatakan Quran ni bukan daripada Allah atau ciptaan Nabi, mereka halang orang daripada jalan Allah. Mereka nak jalan ini bengkok. Okey? Dan
mereka itu akan jadilah telinga mereka itu tak dengar dan tak boleh memahami kebenaran walaupun dengar. Dengan istilah bahasanya apa? Tuan-tuan, depan saya ni ada 100 orang. 100 ya? Genap 100 ke 100 lebih? Dah 99, dah keluar seorang. Alah, keluar seorang pula dah. Okey. 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 Depan saya ada 99 orang. Dalam 99 orang ini tak semua dengar dan masuk dengan penghayatan yang sama. Oh, daripada Damansara pun ada, Masya Allah ya. Dah. Selamat datang daripada orang jauh. Ya, dah orang masuk dah Damansara. cukup balik 100 Ustaz. Dia Alhamdulillah. ada orang keluar, ada je orang masuk. Ada orang keluar, ada orang masuk. Alhamdulillah. Maka tengok, orang yang mereka itu disebutkan dalam mereka itu sudah meletakkan dirinya tidak ada keyakinan terhadap Quran, maka telinga mereka tak dengar. Yang tak dengar tadi apa dia? Dia dengar kita panggil getaran bunyi yang masuk ke telinga dengar. Tetapi bezanya apa dia? Apa yang didengar tidak dapat difahami dan tak dapat dihayati dengan baik. Inilah masalahnya. Maka orang ini disebutkan mereka tidak mampu mendengar, wa ma kanu yubsirun, dan mereka tidak mampu melihat. Melihat di sini bukan tak mata je buta, tetapi mereka kalau tengok apa je ayat tanda kebesaran Allah, tak sampai dekat hati dia itu kebesaran Allah. Ada orang tuan-tuan, ada orang subhanallah, ada orang dia tengok ikan dalam akuarium je, dia kata subhanallah. Dia nampak tu, dia terus pergi dekat keesaan Allah. Dia nampak Allah jadikan ikan ni. Tapi ada orang tuan-tuan, dia tengok bunga orkid kat depan rumah dia, tak ada apa. Dia tengok kucing warna-warni, tak ada pandangannya, tak ada rasa apa. Dia tengok awan yang membiru, gunung yang menghijau, tuan-tuan, laut yang indah, tak ada apa, biasa je. Dia tak ada apa-apa. Pada saat itu mata dan pandangannya tidak membawanya merasai keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang paling ditakuti. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan sebab Tak ada nikmat, tak ada nikmat. Tak ada nikmat. Dia pandangan matanya dan telinganya yang mendengar, dia tidak dapat merasai bahawa ada sesuatu yang masuk ke dalam hatinya. Jadi tuan-tuan yang saya kasihan, lawannya apa dia? Kita kena sedarkan hati kita. Yang hati itu ada telinga, yang hati itu ada mata. Okey, hati ni ada telinga dan ada mata. Saat kita mendengar, hati telinga juga mendengar dan dia mendapatkan penghayatan. Saat kita melihat, mata hati pun melihat dan dia mendapatkan penghayatan. Maka ini tuan-tuan adalah satu perkara yang perlu sama-sama kita cermati, amati dengan baik. Allah Ta'ala kata apa tuan? Dan kita mohon kepada Allah, Allah hidupkan hati kita, Allah sedarkan hati kita, Allah bukakan pintu mata dan telinga kita agar kita dapat menyaksikan segala sesuatu sedang menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 21 mengatakan ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka inilah orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Kat mana? Dekat dunia. Rugi. Sebab apa? Tuan-tuan, siapa orang yang hidup kat dunia tapi tak boleh nampak kebesaran Allah dan keesaannya di dunia, rugi orang ni. Ya Allah, punya banyaknya tanda keesaan Allah di atas muka bumi ini. Sangat banyak. Kalau pergi rumah makcik tu, keluar rumah dia tu, depan ada padang bola, ada padang taman permainan. Ada pokok besar, lama dah pokok tu, usianya 50 ke 60 tahun dah. Okey, ada banyak rumput, ada banyak pokok bunga di situ, ada banyak apa. Kalau kita renung dan faham, kita tengok pokok itu, bagaimana ia boleh hidup. Ya Allah, dia sedang menunjukkan adanya Rabb, Tuhan yang sedang mengatur mengurus tadbir. Begitulah tuan-tuan keadaannya. Jadi siapa yang hidupnya tak dapat mengenal ini dan memahami ini, rugi sangat hidupnya. Sebab dia tak akan ada benda yang dinikmati oleh hatinya. Okey, sebab hati hanya ternikmat dengan menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Quran kata apa? Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sesatlah dengan apa yang mereka reka daripada rekaan-rekaan yang mereka lakukan terhadap agama Allah. Itu kat dunia. Sesat dan apa dia? Rugi. Rugi, sesat. Quran kata apa ayat ke-22 akhir menutup pengajian kita pada petang ini? La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Lebih-lebih lagi di akhirat nanti dia akan jadi yang paling rugi. Quran guna perkataan akhsar.
Bukan khasirun, rugi, tapi akhsar. Akhsar maknanya apa? Akhsar ini yang teramat rugi. Dia bukan rugi paling biasa. rugi. Dia Yang paling rugi. amat rugi, ya. Yang paling rugi. Sebab itu kerugian di dunia dia rugi, tetapi kerugian di akhirat adalah orang yang paling rugi. Sebab apa? Sebab kerugian di dunia ada ruang dan jalan untuk kita baiki, untuk kita top up. Tetapi kerugian di akhirat tempatnya hanyalah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah perlindungan dan keselamatan daripadanya. Allah gunakan perkataan akhsar. Kalau siapa rajin, nanti buka surah Kahfi, muka surat yang terakhir. Surah Kahfi muka surat akhir apa Allah Taala sebut? Qul hal nunabbi'ukum bil hafalah. Qul hal nunabbi'ukum bil Akhsari. akhsarina a'mal. Akhsarina. Allah sebut, hendak tak aku tunjukkan kepada kamu orang yang paling rugi. Bukan rugi, paling rugi. Okey? Siapa mereka? Mereka yang buat benda baik mereka rasa di dunia, tetapi sebenarnya segala amalan mereka itu adalah tersasar dan sesat. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kerugian adalah kerugian akhirat. Okey, kerugian adalah kerugian akhirat. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kejayaan dan keberuntungan di negeri akhirat yang kekal abadi dan jadikan kita di dunia juga dalam keadaan untung dan bahagia. Amin. Ayat ke-23 kita tak baca, tetapi ayat ini sebut golongan lawan kepada golongan rugi itu. Yang ni untung sangat. Semoga Allah jadikan kita. Ada 3 sifatnya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa akhbatu. Homework yang saya nak bagi kepada semua orang, ada 99 orang, 100 orang depan saya ni, homeworknya adalah apakah makna akhbatu dalam ayat itu. Okey, kita nak jadi orang ini. Kita nak jadi orang ini. Orang yang innal ladzina amanu, beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa akhbatu. Ini homework ya. Sila buat jawapan sebanyak 1 kertas A4. Dan jawapan itu hendaklah di-emailkan kepada saya untuk penilaian. Baik. Ada soalan nak tanya, silakan. Ustaz, saya ni suka tanya Ustaz. Minta maaf Ustaz. Silakan. Maklumlah umur dah ujung-ujung ni menakutkan. Jadi kan macam mana caranya bahawa yang apa yang kita buat ni nak meyakinkan dirilah apa yang kita amalkan ni apakah Allah terima. Sekarang ni bila Ustaz cakap ni duduk risau je, rasa macam betul ke apa kita buat ni? Pertama sekali bila dudak tu bagus. Bila dudak tu kita risau, kita punya amal baik ke tak baik, terima tak terima, itu dah baik dah. Tapi ingat yang itu tu kena juga kita kena kekalkan perasaan itu dalam masa yang sama. Macam mana kita nak tahu Allah ni terima ke tak terima, kita kena selalu rujuk balik amalan kita, tengok balik amalan kita. Aku buat ni ada tak tujuan selain daripada kerana Allah? Satu. Yang keduanya, betul tak ikut apa yang Islam ajar, syariat ajar? Kalau betul dah. Yang ketiga, kita hisaplah amalan itu, dan hisap amalan itu, ya Allah aku dah buat sebaiknya, aku dah cuba ikhlaskan kepadamu sebaiknya ya Allah, Allah Ta'ala akan terima insya-Allah Ta'ala. Selama tidak ada perkara yang membatalkan amalan tersebut. Dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, orang-orang salaf pada zaman awal, mereka akan catat semua apa yang mereka buat. Apa yang mereka cakap hari itu. Daripada pagi itu dia akan catat apa yang aku cakap. Apa yang aku buat. Apa yang aku tak buat sepatutnya kena buat. Okey, sebahagian mereka ada yang apa yang teringin terlintas dalam hati, dia catat. Malam sebelum tidur dia akan tengok catatan tu. Mana yang baik, dia alhamdulillah. Dia tengok ada catatan buruk, dia kata astaghfirullah. Mana yang perlu taubat, dia taubat. Kemudian baru dia tidur. Bayangkan itu dibuat setiap hari. Dinukilkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Hudah dalam bukunya Syarah Risalatul Mustarsyidin. Bayangkan kita dan ke nak buat semua tu, kan? Maknanya tu buat ni, tak buat ni, cakap ini. Hati minta macam ni. Malam nak tidur tengok balik semula. Kan?
Yang mana perlu istighfar, yang mana perlu taubat, kemudian baru tidur. Subhanallah, sampai ke tahap seperti itu mereka takut kalau ada amal-amal mereka yang tak terima Allah SWT. Saya pun takut tuan-tuan. Saya ni nak numpang baik semua yang dengar saya punya pengajian je ni. Kan? Itu Ustaz dalam masa amalan akhbitu ke tu Ustaz? Akhbitu tu Ustaz. Tak dengar? Ha? Itu macam amalan akhbitu tu Ustaz. Merendahkan diri. Sentiasa tengok diri kita, nak perbaiki diri kita. Ustaz dengar tak? Akhbatu. Akhbatu. Cubaan yang baik. Cubaan yang baik, tapi akhbatu ni sebab saya bagi homework, maknanya dia bukan senang. Dia bukan baca terjemahan jumpa dah. Dia kena buat research. Dalam Ustaz. Dia kena buat research sikit dah. Akhbatu ni dia ada satu rasa hati yang sangat unik. Dalam hati dia ada satu keadaan yang dia tak boleh cakap jawapannya sekarang. Okey? Supaya semua cuba untuk mencari. Semua mencari, buat research sikit. Akhbatu ni. Sebab apa? Kat dalam banyak ayat kita jumpa innal ladzina amanu wa amilus solihat kan? Amanu wa amilus solihat. Tapi dalam ayat ditambah. Sifat ini lawan dengan sifat orang yang paling rugi. Maknanya apa? Akhbatu ni orang yang paling untung sekali. Dia lawan. Okey? Dia punya lawan beza lawannya, jauhnya beza antara yang itu dengan yang itu. Jauh bezanya macam beza orang yang melihat dengan orang yang buta. Tengok ayat 24. Allah Ta'ala kata apa? Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri yusami. Umpama dua golongan itu yang kita cerita tadi dengan golongan yang amanu wa amilus solihat wa akhbatu ni. Bezanya apa dia? Adalah perbezaannya seperti orang yang buta dan pekak dengan orang yang celik dan dengar. Kan jauh bezanya. Betul tak? Jadi takkanlah simple sangat jawapannya. Tak. Mesti akhbatu ni mesti power. Mesti ada satu special. Bukan Apa macam hadiah Ustaz? Apa hadiah dia Ustaz? Banyak cari. Ustaz bagi seminggu tu buat homework. Allah, seminggu betul lah. Hadiah tu sebulan Ustaz kena sebut nama orang tu masa doa Ustaz. Betul dia Hadiahnya melayakkan mereka menjadi mak mertua saya. Maaflah Ustaz, tak ada anak perempuan. Allahu akbar. Baik. Jadi itu saja insya-Allah taala. Jadi mudah-mudahan homework tu buat research sikit dan jawapan yang paling meyakinkan nanti boleh kongsikan pada pertemuan akan datang, kita akan tengok. Dan ini tuan-tuan, ini saya buat supaya kita bersedia untuk memahami sesuatu dengan keadaan yang sangat dalam. Kerana Quran adalah kitab yang sangat-sangat halus perkataannya. Okey, maka bila digunakan satu terminologi, satu perkataan itu memberikan makna yang sangat dalam. Jadi kita nak dalami makna itu dengan baik insya-Allah taala. Okey, jadi terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada tokoh Mahal Hijrah kita, Hajah Khadijah pada petang ini. Alhamdulillah. Tahniah. Okey. Jadi insya-Allah taala kita akan bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Jaga kesihatan masing-masing. Ikhtiarkan dengan ikhtiar yang baik insya-Allah taala. Semoga semua kita dalam keadaan yang baik. Suasana pandemik ni kita tak boleh nak jangka apa-apa yang berlaku. Walau macam mana pun kita hendaklah sentiasa berada dalam hidup orang beriman yang berikhtiar menyingkir asbab, tetapi yang lebihnya adalah kita bertawakal pada Allah dan letakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang lebih besar daripada segala-galanya. Kita dengar banyak orang mati tiba-tiba. Boleh saya kata setiap hari kalau saya buka Facebook mesti akan ada berita kawan mati, kawan dia mati, ayah dia meninggal. Ada je. Ya. Okey, ada je. Hari ni Jadi, anak kawan kami meninggal Ustaz, umur baru 37 COVID. nampak? Tengok. Jadi kemungkinan satu masa orang pula akan kata kat kita, dia dah meninggal dah, kita lah orangnya. Kan? Jadi sekarang kita sebut orang tu meninggal, satu masa orang akan kata meninggal dah dia. Kan? Jadi inilah suasana tak menentu kita pada era zaman ini, yang mati itu adalah secara tiba-tiba berlaku. Doakan saya, doakan kita semua, semoga Allah bantu kita untuk berada sentiasa dalam ketaatan kepada Allah dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Amin.
وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Hari ini kelas kita rekod lah Ustaz. Sampai Rekod penuh. Alhamdulillah. Sampai tak Publicity. cukup. Publicity Tak cukup tu, space bagi dah. saya Ada orang nak masuk. Tak ada space dah orang nak masuk. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Dan saya minta maaf bagi pihak rumah ngaji mana yang tak boleh masuk dalam pengajian kita hari ini. Kita dah sediakan rekod dia untuk kita kongsi bersama nanti insya-Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.